Hai guys, selamat kembali ke channel MD Aizat. So, untuk segmen smartphone review pada hari ini, aku nak kongsikan serba sedikit mengenai line up terbaru daripada Apple iaitu iPhone 13. Dan macam korang tahu, aku ni ada sejarah yang kurang baik sedikit dengan produk Apple. So, masa nak beli iPhone 13 ni pun, aku memerlukan masa yang agak lama untuk berfikir. Sebab aku kena keluarkan duit sendiri dan aku risau perkara sama berulang lagi. Tapi disebabkan ramai subscribers, ramai viewers minta aku review, so inilah dia ulasan penuh daripada aku mengenai iPhone 13. So, tanpa buang masa, ayo kita mulakan video ini. Pertama sekali, kita akan mulakan dengan rekaan luaran terlebih dahulu. Sebenarnya untuk design iPhone 13 kali ni, tak banyak yang aku boleh cakap. Sebab kita semua tahu yang pattern design iPhone jarang ada perubahan yang drastik. So, macam agak membosankan sedikit. Tapi ada beberapa perkara yang aku suka dengan design berkotak macam ni. Yang pertama adalah tahap grip bila kita pegang. Tak kisahlah korang pegang macam mana sekalipun, mesti akan terasa yang jari jemari korang ni, dia tengah lock dekat sisi badan phone ni. So, bagi aku benda tu bagus sebab risiko untuk terlepas daripada tangan agak rendah. Dan yang kedua, aku sebenarnya tertarik dengan warna yang aku pilih kali ni, iaitu warna Starlight. So, warna Starlight ni dia warna putih yang seakan-akan warna silver dan warna cream. Dan bagi aku warna Starlight ni cantik. Memang first impression aku masa unboxing dekat kedai tu, aku macam, lawa juga warna ni. So, kalau korang suka phone yang warna dia suci dan nak nampak clean, yes, aku sangat recommend untuk korang pilih warna Starlight ni. Dan yang ketiga, walaupun iPhone 13 hanya menggunakan aluminium frame pada sisi body dia, tapi aku sangat bersyukur bila sisi body iPhone 13 ni menggunakan finishing jenis matte finish. Jadi, korang pun tak perlu risau mengenai kesan cap jari. Cuma aku macam kurang berkenan dengan finishing pada back panel dia ni. Design dah cantik, rasa solid, compact, feel premium. Tapi bila finishing dekat back panel dia ni jenis glossy, memang akan bersepah lah cap jari korang. So, pesanan aku, pakailah hydrogel punya protector untuk lagi selesa bila kita pegang. Dan untuk speaker pula, iPhone 13 hadir dengan setup stereo speaker. So far aku rasa speaker dia bagus, jelas, kuat. Lepas tu balance atas dan bawah pun tak ada masalah. So memang okey je, aku pun selalu dengar lagu. Lepas tu layan movie direct dengar daripada speaker dia ni. Dan aku memang berpuas hati dengan stereo speaker yang iPhone 13 ni ada. Seterusnya, mengenai setup kamera pula, iPhone 13 hadir dengan dua setup kamera, di mana terdapatnya lensa wide 12MP dan juga lensa ultra wide 12MP. Dan sebenarnya setup kamera yang ada pada iPhone 13 ni lebih kurang je dengan kamera yang ada pada iPhone 12. Cuma kali ni dia punya lensa kamera tu lebih besar sedikit dan ada tambahan sensor shift optical image stabilization pada kamera utama. So untuk pengalaman menggunakan kamera pada iPhone 13 ni, apa yang aku boleh kata adalah gambar dia konsisten. Aku boleh bagi dalam 8/10 untuk kualiti gambar dia. Sebab tiap kali aku point dan snap, terus boleh dapat output macam apa yang aku harapkan. Dan gambar yang dihasilkan pun lebih kepada natural, memang typical gambar daripada iPhone, tapi gambar dia okey saja, jelas. Lepas tu sharpness gambar pun cukup bagus dan aku boleh jamin yang korang akan berpuas hati dengan kualiti gambar dia. Kemudian mengenai gambar portrait mode, untuk iPhone 13 kali ni aku perasan yang tahap blur dekat portrait mode dia nampak lebih smooth dan nampak lebih natural. Tapi kalau nak compare dengan phone Android punya cutting edges, aku rasa kebanyakan peranti Android yang flagship punya portrait mode lagi better lah. iPhone punya portrait mode bukanlah tak bagus, tapi dia masih kategori kurang baik dekat potongan hujung objek. Seterusnya mengenai gambar night mode, yang ni aku agak terkejut. Sebab hari tu aku ada makan nasi buttermilk dekat Jibril SS15. So siapa yang pernah makan dekat Jibril SS15 tu mesti akan tahu yang suasana dalam kedai tu memang gelap. Bila korang masuk je rasa macam duduk dekat dunia yang lain. Jadi aku pun ada cubalah ambil gambar guna night mode. Dan iPhone 13 punya night mode memang superb, terbaik, gambar pun clear dan dia dapat cerahkan gambar dengan sangat bagus. Mungkin night mode kali ni jadi cantik disebabkan bantuan sensor yang lebih besar pada kamera iPhone 13. Dan yang terakhir, aku nak kongsikan dua features yang terbaru daripada Apple untuk kamera iPhone 13 ni, iaitu Photographic Style dan juga Cinematic Mode. So, kita akan mulakan dengan Photographic Style terlebih dahulu. Secara teori, Photographic Style punya konsep sama macam filter dekat aplikasi kamera iPhone. Kalau korang pakai iPhone, dia ada filter yang korang boleh pilih kan? Contohnya Vivid, Dramatic, Cool dan sebagainya. Tapi untuk iPhone 13 kali ni, Apple tambah satu lagi features yang diberi nama Photographic Style. Yang konsepnya sama seperti filter, tapi dia akan kekalkan warna kulit muka dan akan mengubah warna sekeliling mengikut filter mana yang korang pilih. So, benda ni memang bagus untuk mereka yang suka ambil gambar. Contoh macam korang ni suka post outfit ataupun OOTD dekat Instagram ke? Yes, fungsi Photographic Style ni sangat berguna untuk korang sebab dia akan kekalkan warna kulit muka. Dan seterusnya adalah Cinematic Mode. Untuk pengetahuan korang, iPhone 13 biasa pun ada features ni. Tapi Cinematic Mode ini hanya mampu untuk merakam video dalam resolusi 1080p 30fps. Dan konsep Cinematic Mode ni sama je macam portrait video. Cuma apa yang menarik bagi aku, Cinematic Mode pada iPhone dia boleh detect manusia dan juga objek. Dekat peranti Android macam Samsung, portrait video dia hanya boleh detect manusia saja. So iPhone ada kelebihan dekat situ lah. Dan apa yang lagi menariknya, korang boleh edit semula video tersebut.
Contohnya masa rakam korang tersilap fokus ke, ternaikkan aperture terlalu besar ke. Korang boleh edit semula video tersebut dan boleh ubah mengikut apa yang korang nak. Mungkin Cinematic Mode ini belum mampu untuk melawan sebuah DSLR, tapi untuk sebuah smartphone yang ada keupayaan merakam video macam ni, bagi aku memang dalam satu level yang berbeza. Kemudian untuk paparan hadapan pula, iPhone 13 hadir dengan paparan jenis Super Retina HDR OLED berukuran 6.1 inci. Semasa awal aku pakai iPhone 13 ni, aku ada rasa kekok sikit. Sebab selama ni aku banyak guna phone yang pakai skrin 6.7 inci, 6.5 dan sebagainya. Jadi bila tiba-tiba beralih kepada 6.1 inci ni, rasa macam kurang biasa. Aku rasa dalam seminggu juga aku perlukan masa untuk biasakan diri guna skrin kecil macam ni. Tapi lama kelamaan aku boleh kata skrin 6.1 inci ni memang best untuk guna sebab dia rasa compact dan lebih selesa untuk digunakan. Dan seterusnya aku nak share pula apa yang aku suka dekat skrin iPhone. Sebenarnya ada 3 perkara yang aku suka. Yang pertama, bagi aku skrin OLED pada iPhone 13 ni cukup memuaskan. Skrin dia cukup vibrant, color cukup punchy, viewing angle pun sangat mantap. Lepas tu kalau warna hitam tu dia dapat deliver warna hitam yang memang truly black. Cuma ada satu benda yang buat aku tertanya-tanya. Aku ada cuba check Netflix punya playback spec untuk iPhone 13. Tapi benda tu tak ada dalam aplikasi Netflix dekat iPhone. So aku pun tak pasti sama ada iPhone 13 ni support tak Wide Advanced Level 1 dekat Netflix. Sebab dia memang tak ada setting untuk check playback spec macam kebanyakan peranti Android. Tapi so far bila aku layan Netflix, skrin pada iPhone 13 ni dia dapat je berikan kualiti yang cukup bagus. So sebenarnya tak ada masalah pun untuk tengok konten dengan kualiti yang HD dekat Netflix. Cuma tak berapa pasti apa Wide Advanced level yang dia support. Lepas tu yang kedua, aku suka skrin iPhone sebab skrin iPhone ni jenis rata. Even yang Pro Max pun Apple bagi flat screen. Dan macam biasalah, flat screen ni memang menjadi kriteria utama aku. So memang seronok guna flat screen untuk layan konten, main game dan sebagainya. Dan yang ketiga, walaupun iPhone 13 hanya dimuatkan dengan kecerahan nits sebanyak 800 nits, tapi skrin dia memang cukup terang dan yang paling penting, performance skrin bawah matahari dia cukup bagus. So aku rasa tak ada benda nak komplain sangat mengenai kecerahan nits dia. Okay, next, aku nak cerita pula apa yang aku tak suka dengan skrin iPhone 13 ni. Sebenarnya benda ni hanya subjektif saja, jadi aku harap tak ada siapa yang akan terasa dengan apa yang aku akan cakap nanti. Apa yang kurang dekat skrin iPhone 13 ni hanyalah disebabkan oleh refresh rate 60Hz. Aku sebenarnya bukan nak kutuk sangat 60Hz iPhone ni sebab aku rasa 60Hz iPhone masih rasa smooth dan tak ada rasa hiccup langsung. Tapi kita dah di tahun 2021 kan, apa salahnya kalau Apple letakkan refresh rate yang lebih tinggi untuk kepuasan yang lebih maksimum. Dan aku faham mesti ramai akan cakap, takkanlah sebelum beli tak check dulu spek refresh rate dan sebagainya kan. Lepas tu kalau nak sangat 120Hz tu kenapa tak beli je versi Pro. So aku tahu ramai akan cakap macam tu dan aku faham benda tu. Tapi Apple patutnya sedar pasal teknologi yang lebih baik untuk pengguna dia. Ada user dia tak perlukan sangat pun features dekat versi Pro, tapi dia nak rasa kelancaran skrin yang lebih baik. Takkanlah pengguna nak tambah RM1,000 semata-mata untuk refresh rate yang tinggi kan. So aku harap korang faham apa yang aku cuba sampaikan. Dan secara keseluruhan aku boleh katakan skrin pada iPhone 13 ni cukup memuaskan dan selesa untuk kegunaan harian. Cuma itulah harga dah RM3,000 lebih tapi masih mengekalkan refresh rate yang rendah. Jadi bergantung kepada korang, kalau korang ada bajet lebih dan rasa perlukan refresh rate yang tinggi, pakailah versi Pro. Dan untuk spek dalaman, iPhone 13 menggunakan chip yang terbaru daripada Apple, iaitu A15 Bionic dan hadir dengan 4GB RAM. Tapi untuk iPhone 13 biasa hanya ada 4 core GPU sahaja. So macam mana dengan performance A15 Bionic ni? Bagi aku, chipset daripada Apple jarang ada perbezaan yang ketara daripada segi performance dengan chipset yang lama. Biasanya Apple buat chipset baru untuk lebih fokus kepada image signal processor dan prestasi bateri yang lebih baik. So sepanjang aku gunakan iPhone 13, aku banyak guna sebagai daily use sahaja. Contohnya buat untuk multitask, buka banyak apps, edit video dan sebagainya. So far aku rasa bagus, tak ada rasa lagging dan boleh kata dia dapat perform dengan baik. Dan untuk gaming performance pula, dia dapat deliver prestasi yang sangat bagus, main game pun selesa, tak ada rasa hiccup, tak ada rasa frame drop yang melampau sangat. Lepas tu setting grafik pun tak ada masalah. Untuk PUBG Mobile korang boleh guna setting Smooth Extreme sampai Ultra HD 4K. So memang tak ada masalah untuk main game dekat iPhone 13 ni. Cumanya bila bercakap mengenai masalah kepanasan, untuk iPhone 13 kali ni masalah kepanasan tu masih terjadi dan akan berlaku bila main game dalam jangka masa yang panjang dan akan panas bila charge gunakan adapter fast charging. So dua benda tu memang selalu terjadi dan akan panas dekat bahagian back panel dia ni. Tapi masalah kepanasan tu hanya terjadi dekat dua perkara yang aku sebutkan tadi. Kalau korang nak gunakan iPhone 13 ni sebagai daily use, contohnya macam main social media, layan YouTube ataupun Netflix, aku rasa okey saja dan masalah kepanasan tu tak pernah berlaku lagi. Dan yang terakhir adalah mengenai prestasi bateri. iPhone 13 hadir dengan bateri berkapasiti 3240 mAh. Dan mengikut pengalaman aku gunakan peranti ini sebagai phone utama, aku boleh dapat screen on time sekitar 7 ke 8 jam sehari. Sebenarnya aku agak impress dengan ketahanan bateri yang iPhone 13 ni ada. Sebab bateri dia tahan dan kalau nak sampai sehari tu pun tak ada masalah. Tapi SOT yang korang tengok ni adalah berdasarkan penggunaan aku sendiri. Aku sebenarnya jarang main game dan lebih kepada daily use saja. So ketahanan bateri ni dia bergantung kepada penggunaan harian korang.
tak semua orang akan dapat screen on time yang sama. Dan untuk charger, iPhone 13 menyokong fast charging 20W. Tapi dalam kotak, Apple tak berikan adapter fast charging. So, sama macam tahun lepas di mana korang perlu beli secara berasingan. Dan kalau korang gunakan adapter 20W fast charging tu, dia boleh dapat full charge dalam masa 1 jam 40 minit macam tu. Bergantung kepada berapa persen korang mula charge. Okay guys, so aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Sebarang pendapat yang aku kongsikan adalah berdasarkan pendapat peribadi aku. Dan kalau korang tanya aku untuk siapa iPhone 13 ni, bagi aku iPhone 13 ni sesuai untuk pengguna iPhone 11 dan ke bawah. Contohnya macam korang pakai iPhone 7 Plus, iPhone X, iPhone X Plus ke, siapa-siapa lah. Daripada iPhone 11 dan ke bawah. Dan kalau korang ni pengguna Android lepas tu nak cuba pakai iPhone, yes, iPhone 13 ni antara peranti yang sesuai untuk korang. Cumanya kalau korang rasa nak menikmati kelancaran skrin 120Hz, adalah lebih baik untuk terus memilih versi Pro. Ok guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching dan kalau korang rasa video ini best, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe to YouTube channel MDIZ. Jaga diri korang sentiasa, pakai mask bila keluar rumah and see you guys in the next video. Bye bye.